tegur tu lain macam. Kan, dia tegur tu lain macam kan. Tapi walaupun satu teguran yang baik, kita raikan teguran itu. Okey, kita raikan. Okey, baik. Kita sambung. Okey. Kita raikan teguran itu ya. Okey, baik. So kita sambung. Cikgu buat suara. Itu kemudianlah Dila. Okey, baik. So kita lihat di sini, kita telah belajar tentang jenis pengangkutan di Asia. Jenis pengangkutan di Asia, dan kita telah lihat pengangkutan darat, dan juga kita telah lihat jaringan jalan raya yang banyak di Asia ini. Apa dia je Ren? Baik. Kemudian kita lihat telah lihat landasan kereta api berkelajuan tinggi pun kita dah tengok. Kemudian kita dah tengok tentang pengangkutan udara, yang mana banyak lapangan terbang yang wujud di benua Asia ini. Hebat benua Asia ni ya. Hebat benua Asia ni. So, kita juga kalau kita perhatikan, kita hari ini nak masuk kepada pengangkutan air. Kita dah masuk dah pengangkutan air. Kita dah masuk dah pengangkutan air. Iaitu kita telah bincangkan tentang pelabuhan-pelabuhan yang wujud di kawasan India, di kawasan Hong Kong dan juga Tokyo. So kita nak lihat hari ini kemajuan pengangkutan di Asia. Apakah kemajuan? Betul Adila, kita nak sambung 8.2. Betul Adila? Kan? Jadi kalau terima kasih Adila. So kita dah lihat hari ini berkaitan dengan kemajuan pengangkutan di Asia, iaitu berkaitan dengan jaringan landasan kereta api Shinkansen. Landasan kereta api Shinkansen di Jepun merupakan satu rangkaian jalan pengangkutan darat yang paling efisien dan canggih. Baik, untuk pengetahuan kamu, ramai yang mungkin akan biasa menggunakan perkataan efisien. Efisiennya. Tapi sebenarnya efisien tu apa? Efisien tu apa? Iaitu kita boleh kata efisien tu sebenarnya ialah berkesan, atau juga kita boleh kata ianya sebagai cekap. Cekap. Cekap dan canggih. Cekap dan berkesan. Itu landasan kereta api ya. Dan 4 pulau utama di Jepun, iaitu Hokkaido, kemudian Honshu, Shikoku dan Kyushu, telah dihubungkan melalui rangkaian jalan kereta api yang berteknologi tinggi dan juga maju. Dan kereta api ini pernah mencatatkan kelajuan yang tinggi, iaitu rekod kelajuan dia 603 km sejam. 603 km. Bayangkan kalau 100 km lalu depan kita akan tengok macam ni je. Itu 100 km. Kalau 200 km, macam tu. Kalau 300 km, kalau 600 km, 600 km macam mana? Kau nampak apa tadi? Entah. Itu 600 km 600 km punya laju. Apa tu? Dia. Itu laju gila tu. Laju gila. Itu 603 km. Dia tak boleh follow. Kalau follow terkehel leher. Punyalah laju. Kan? Dengan bunyi je kan. Dengan bunyi je. Tu laju gila lah tu maksudnya. Jadi, sistem pengangkutan kereta api berkelajuan tinggi ini, iaitu dipanggil bullet train, dikendalikan oleh JNR, iaitu Japanese National Railways, dan laluannya melibatkan bandar-bandar metropolitan seperti Tokyo, Nagoya, Kyoto dan Osaka. Dan jumlah perkhidmatan kereta api dalam sehari adalah sebanyak 358 perkhidmatan. Dan kira-kira 445,000 orang penumpang menggunakan perkhidmatan ini pada setiap hari. Maknanya hampir 500,000 orang menggunakan landasan kereta api. Menggunakan perkhidmatan kereta api ini. Banyak gila kot. LRT pun sama kat Malaysia. Tetapi LRT tu taklah laju. Taklah selaju bullet train ni. Bullet train ni, kelajuan dia menyebabkan ramai orang menggunakannya kerana sangat laju. Dan keistimewaan kereta api berkelajuan tinggi ni
menepati masa. Maknanya dia tak pernah lewat. Dia punya jarak lewat tu ya, antara 1 minit hingga ke 2 minit je. Dia takkan lebih. Dia lain macam Malaysia. Malaysia, kereta api janji 5.30 sampai 5.40. Kadang-kadang 5.30, 5.45. Kan? Sebab kereta api Malaysia janji Melayu. Janji Melayu? Kan? Janji Melayu macam mana? Bila call, okey kita jumpa pukul 5. Okey kita jumpa pukul 5. Kemudian bila sampai 4.45, kat mana ni? On the way, on the way. Padahal tengah mandi lagi. Tengah mandi pakai baju. Okey. Okey. So jangan guna janji Melayu. Menepati masa. Tepati masa ya. Seperti train-train di Jepun, menepati masa. Kemudian keselamatan, kemalangan sifar sejak beroperasi selama 50 tahun ni, maknanya tak pernah accident. Dia tak macam LRT kita hari tu kan. LRT kita hari tu, that train dia just kiss only, dia kiss only. That one kiss only. So that one they kiss only. What happened? This is human mistake. Okay, jadi bukan macam tu ya. Ini kat Jepun lain. Kan. Jepun dalam tempoh 50 tahun tak pernah accident. Dan mencapai tahap keselesaan penumpang yang tinggi. Penumpang sangat selesa. Itu terbaik. Terbaik sebenarnya. Kereta api bullet train iaitu daripada Jepun. Kita lihat di sini. Nampaknya. Inilah dia perjalanan yang telah dilalui oleh kereta api. Okey, kereta api bullet train itu. So ini daripada pulau yang pertama Hakodate itu sampailah Aomori, Morioka, kemudian Sendai, Tokyo, bawa ke Nagoya, Kyoto, Osaka, Hiroshima, Fukuoka dan Kagoshima. Dia merangkumi seluruh pulau di Jepun. Dan kebanyakan train ni kalau kamu lihat dia akan melalui tepi-tepi laut. Dia akan melalui bandar-bandar di tepi laut. Kenapa? Sebab di tengah-tengah Jepun itu kebanyakannya bergunung ganang. Bergunung ganang so tak sesuai untuk buat train. Laluan kereta api. So sebab itu dia buat pinggir-pinggir laut ataupun pinggir-pinggir pantai. Dan satu lagi sentap saya. Okey, iya ke? Okey. So di sini dia lalu okey, Aaron, kamu maksudkan kat mana? Malaysia ke Jepun? Nampak dia lalu tepi ni kan. Oh ya ke? Jepun, Kyoto sini semua kan. Dia memang lalu tepi-tepi. Kan. Kerana apa? Kerana bentuk muka bumi di Jepun tu di tengah-tengah tu berbukit-bukau. Selain daripada itu kita tahulah, mereka tak nak terjejas. Sebab biasanya di kawasan tengah-tengah Jepun tu selalu mengalami gempa bumi. Tengah-tengah Jepun mengalami gempa bumi. Sebab apa? Selalu Ultraman bergaduh. Ultraman bergaduh dengan raksasa kat tengah-tengah tu. Habis gedebang kan. Bangunan runtuh apa semua. Jadi diorang tak buat kat tengah-tengah. Mungkin diorang buat kat tepi-tepi. Kan? Tak nak ganggu Ultraman. Kejap Ultraman 3, kejap Ultraman apa? Ultraman Zero, kejap Ultraman 3. Jadi sebab itu dia buat tepi-tepi okey. Nampak tak situ logik dia kat situ. Okey. Ultraman Taro, yes. So, projek terbaru kereta api berkelajuan tinggi ini iaitu satu yang terbaru iaitu Chuo Shinkansen. Menggunakan sistem magnetik pengapungan konduktif iaitu daya elektromagnet untuk mengapung, memandu dan memacu enjin. Sebenarnya, kalau kamu tahu teknologi Jepun, bagaimana mereka boleh mencipta kereta api yang pantas itu kerana kita tahu menggunakan daya magnetik. Daya magnetik iaitu kita tahu bahawa daya magnetik itu kalau kita magnet asasnya apa? Kalau kutub selatan bertemu dengan kutub utara, dia akan tertarik. Tapi kalau kutub selatan dengan kutub selatan, maknanya kutub-kutub yang sama, dia akan berlawanan. So yang ini akan menghasilkan daya apung. So dia gantikan macam ni. So di atas train, yang di bawah tu adalah landasan dia. So sama-sama kutub yang sama. So dia akan terapung. Yang ini menyebabkan kereta api itu boleh bergerak laju kerana kurang geseran. Nampak tak dia orang punya daya kebijaksanaan menggunakan magnet je. Nampak tak?
So sebab itu mereka boleh mencipta kereta api laju terbaik. Baik. Betul. Kamu tahu tak? Sana kalau setakat kelajuan 300 km sejam, kamu boleh duduk di KL sekolah kat Ipoh. Duduk di KL sekolah kat Ipoh. Naik bullet train je. Kan? Nampak? Laju gila kot. Itu sebenarnya. Baik. Kemudian kita nak lihat di sini antara kemajuan-kemajuan di Asia Tenggara dari sudut pengangkutan. Okey, itu di Jepun. So ada landasan kereta api bullet train. Kemudian satu lagi kemajuan di Asia iaitu lapangan terbang antarabangsa Dubai, iaitu terletak di metropolis Dubai. Okey, iaitu sebuah bandar di Dubai, bandaraya yang merupakan sebuah metropolis yang terbesar, moden dan termasyhur di Emirat Arab Bersatu. Harus diingat, Dubai itu sebenarnya adalah satu kawasan bandar yang di dalam negara UAE, Emirat Arab Bersatu. So Dubai bukan negara, Dubai adalah sebuah bandar. Dan dia memiliki lapangan terbang yang termoden dan paling sibuk di dunia. Dan terdiri daripada 3 terminal yang berkemampuan menampung kapasiti sebanyak 90 juta penumpang setahun. 90 juta penumpang setahun, tapi itu sebelum pandemik lah. Lepas pandemik ni memang tak dapat lah, kan? Memang tak dapat lah 90 juta. Kan? Dan Dubai adalah hub penerbangan yang terbesar di Asia Barat dan ketiga terbesar di dunia selepas Beijing dan juga Atlanta. Maknanya hub penerbangan, maknanya apa? Pusat penerbangan. Hub penerbangan itu maksudnya pusat penerbangan yang terbesar di Asia Barat. Hebat. Tapi kalau kita lihat kemajuan lapangan terbang ini sebenarnya dia berperingkat-peringkat. Sebagai contoh kalau kita lihat lapangan terbang pada tahun 1960, lapangan terbang antarabangsa Dubai pun mula beroperasi. Tahun 1970, lapangan terbang ini diperluaskan lagi dan mampu mengendalikan kapal terbang Concorde dan Boeing. Kamu tahu tak? Kenapa spesialnya kapal terbang Concorde? Kapal terbang Concorde ni dia tak boleh turun ke sesuka hati. Dia ada dia punya airport tertentu sahaja yang boleh turun. Sebab pernah Concorde ini turun di lapangan terbang antarabangsa Subang dan menyebabkan gegaran cermin dan ada cermin yang pecah. Cermin yang pecah di airport itu. Kerana kapal terbang Concorde ni. Sebab Concorde ni menggunakan apa kita kata sebagai enjin supersonik. Supersonik. So dia punya bunyi itu semua menyebabkan dia memang laju dan dia juga dia ada lapangan terbang tertentu saja yang boleh menerima kapal terbang Concorde untuk mendarat. Lain macam betul. Tapi telah dihentikan perkhidmatan Concorde ini kerana merugikan. Dia beroperasi selama hampir 20 tahun jugalah Concorde ni. Hebat Concorde ni. Kemudian tahun 1980 menjadi destinasi untuk mengisi minyak di Teluk Parsi, dan tahun 1990 terminal kedua dirasmikan. Dilengkapi dengan kemudahan perkhidmatan seperti ada pusat perniagaan dan hotel di lapangan terbang itu. Dan terminal ketiga, ya betul. Cikgu, gelas boleh pecah ke kalau ada bunyi yang sangat kuat? Yes, betul. Sebenarnya kalau bunyi yang terlalu kuat, dia menghasilkan gelombang yang kuat dan kaca boleh pecah. Betul. Betul. Ya, betul. Bunyi boleh menyebabkan gegaran. Yes. So, what about material? Ada yang tertentu yang boleh bergegar juga. Depends lah. Dia depends. Terminal ketiga dibuka dan merupakan terminal kedua terbesar di dunia selepas terminal di lapangan terbang Heathrow iaitu di London, dan 2010 menaikkan taraf ruang legar lapangan terbang itu yang lebih luas untuk menampung bilangan penumpang yang semakin
meningkat. Bukan radiation. Bunyi ni adalah satu gelombang, is a wave. Dan wave itulah yang telah menyebabkan gegaran kepada kaca dan sebagainya. Bukan radiation, tetapi wave. Okay. So, kita lihat, apakah keistimewaan lapangan terbang antarabangsa Dubai? Suasana dia meriah, ada restoran terbaik, ada kawasan membeli belah, ada tarikan pelancongan yang menarik. Boy, macam tak payah keluar je daripada airport. Pusat penerbangan yang berperanan mengumpulkan masyarakat dunia dalam kalangan ekspatriat, iaitu pekerja-pekerja elit asing mahupun pelancong. Maknanya ramai pekerja-pekerja elit, pekerja-pekerja yang asing itu datang sini, berkumpul di sini. Yes. Dan kita lihat sangat terkenal sehingga terdapat siri dokumentari iaitu The Ultimate Airport Dubai yang ditayangkan di saluran National Geographic. Terminal 3 dihaskan hanya untuk syarikat penerbangan Emirates sahaja. Oh, hebat lapangan terbang antarabangsa Dubai ini ya. Jadi itu yang kita nampak berkaitan dengan lapangan terbang ini. Yes, okay. Dan lapangan terbang Dubai inilah berperanan sebagai penyumbang penting kepada ekonomi Dubai. Okay. Kerana menyediakan peluang pekerjaan kepada 90,000 penduduk. Seterusnya menyumbang sebanyak 26.7 bilion yang mewakili 27% pendapatan atau KDNK keseluruhan metropolis Dubai. Dubai itself boleh menghasilkan 26.7 bilion dia punya keuntungan. Nampak tak punya hebatnya bandar Dubai dan lapangan terbang antarabangsa Dubai ini. Memang hebat. Dubai sangat kaya. Tapi well okay, di mana ada kekayaan, di situ ada kemiskinan. Mana ada tempat yang semuanya kaya tapi tak miskin? Di mana ada tempat yang kaya, di situ juga ada miskin. Normal. Okay, itu di Dubai. Dubai dia punya kaya sangat sampaikan dia punya polis pun pakai Lamborghini. Kemudian dia punya pets bukanlah kucing. Dia orang punya pets, orang-orang sana pets dia harimau bintang, singa. Kemudian juga ada juga harimau. Itu dia punya pets. Kucing tak ada. Dia orang bela harimau. Bela harimau jalan-jalan itu dia orang punya kaya lah. Tapi kalau miskin, memang dia orang miskin sangat sampai rumah pun duduk ramai-ramai. Okay, betul. Jadi lain macam betul kekayaan mereka. Jadi itulah dia di lapangan terbang Dubai. Polis memanglah guna anjing. Yang harimau tu adalah binatang peliharaan, pandai. Alah, aku cakap lain, kau cakap lain. Kau ni kan aku gigit kan. Kau jangan sampai aku jadi harimau. Aku gigit seorang-seorang je kan. Okey, baik. Okey, baik. So, itu berkaitan dengan lapangan terbang Dubai. So, kita telah lihat dua kemajuan pengangkutan di Asia, iaitu pertama, kita kata sebagai bullet train, sistem pengangkutan kereta api berkelajuan tinggi, dan satu lagi iaitu lapangan terbang antarabangsa Dubai. Always wanted a pet tiger. Boleh, tak ada masalah, kan? Engkau beli je biskut ni, biskut tiger. Beli biskut tiger. So boleh bela. Biskut tiger pun tiger juga. Biskut tiger. So makan-makan jadi tiger. Biskut tiger pun boleh. Serius Tak, sebenarnya terus saja cakap, di Malaysia anda tak boleh pelihara binatang-binatang eksotik tak boleh. Di Malaysia tak boleh. Sebab dia sebenarnya adalah binatang yang dikatakan sebagai terancam dan dilindungi. Binatang yang dilindungi. So tak boleh memang tak boleh. Jadi kena hati-hati. Favorite animals. Tahu. Tak apalah. Beli biskut tiger pun dah rasa macam bela tiger dah. Okey dah tu.
Okey, baik. Baik. Seterusnya, kita lihat. Okey, yang ketiga. Alah, Kobra, cikgu jok je. Janganlah sentap. Alah, kau ni kan. Alah, gurau pun dah sentap, kan? Tak boleh gurau, duduk surau. Tu pantun dua kerat. Okey, jom. Okey, kita lihat seterusnya. Ah, Okey, gurau, gurau, gurau. Okey, kita tengok seterusnya. Pelabuhan Hong Kong. Okey, jom. Kita tengok Pelabuhan Hong Kong. Okey. Tak apa, Kobra. Kita ni kita menari dulu okey. Kita menari dulu. Okey. Okey. Okey Okey, baik. Okey. So kita teruskan. Okey. Pelabuhan Hong Kong. Okey, Pelabuhan Hong Kong pula berkedudukan strategik di Laut Cina Selatan yang secara semula jadinya memang terlindung dan dasar laut dia yang dalam itu membolehkannya menjadi antara pelabuhan yang paling sibuk, masyhur. Masyhur ni maknanya famous dan juga penting kepada rantau Asia Tenggara dan Asia Timur. Malah kalau kita lihat ada airport tutup, tapi okey, cikgu, pasal Hong Kong kan ada airport tutup. Tapi saya tak tahu. Okey, tak tahu sebab apa, boleh cikgu explain. Okey, ada banyak kes COVID kalau tak silap cikgu. Ada banyak berkaitan dengan kes COVID kalau tak silap cikgu lah. Okey. What if Malaysia found a material that is more valuable than diamond, Malaysia will be able to compete Dubai? Okay, well, sebenarnya kita tak perlu compete Dubai. Okay, this is satu pemikiran yang okey, bagus, namun bagi cikgu ianya adalah memberi tekanan yang tidak diperlukan. For example, kamu tahu tak, selalu kita ni nak compete kan, selalunya kita nak compete kepada apa tahu, compete orang lain. Kita nak compete, sebab mak kita pun selalu cakap macam tu, engkau ni cuba tengok orang tu, cuba tengok kawan kamu tu, cuba tengok budak tu, dia lagi pandai daripada kamu, engkau ni cubalah kau lagi pandai daripada dia. Maknanya mak kita suruh bertanding dengan kawan kita yang lain. Stres tak kamu? Stres tak kamu? Stres. Betul tak? Ataupun kamu kena bertanding dengan siapa? Dengan abang kamu. Wah, engkau ni kan, kenapalah macam ni kan? Cubalah kamu contohi kakak kamu, abang kamu ke, kan? Jadi cemerlang macam kakak abang kamu. Stres tak? Stres kan? Betul. Stres. Jadi cikgu, macam mana nak buat cikgu ya? Kena comparison ni, bertanding macam ni sini kan? Macam ni je, cikgu bagi satu tips. Okey, kamu jangan ambil peduli. Paling penting apa tahu? Kamu kena compare dengan diri kamu sebelum ini. Kamu compare dengan diri kamu sebelum ini. Itu je. Betul, Aiman. Okey, kawan belajar sejam, mak suruh belajar 2 jam. Okey, kamu cakap apa? Kamu nak bertanding dengan diri kamu yang sebelum ini. Itu je. Dulu aku tak pandai, sekarang aku lagi pandai. Dulu aku malas, sekarang aku rajin. Dulu aku kurang rajin, sekarang lagi rajin. Itu lagi baik. Maknanya kamu berbandingkan, bertanding dengan diri kamu sendiri. Itu lebih baik berbanding kamu bertanding dengan orang lain. Stres. Betul tak? Ya. Okey, so cikgu sarankan bertandinglah dengan diri kamu sendiri. Bertandinglah dengan diri kamu sendiri. Itu lebih baik sebenarnya. Tak apa Utaya, biar. Itu budak-budak ni main kat luar, biar. Dia orang main kat luar tu. Okey. Baik, so kita lihat di sini ya. Sebab itu kita tak perlu nak bertanding, kita nak jadi, kita mesti ada pelabuhan yang lebih baik daripada Hong Kong. Kita perlu ke lapangan terbang yang lebih baik daripada Dubai? Tak payah. Okey, tak payah. Kita menjadi lebih baik pun okey. Nampak tak? Kita menjadi lebih baik pun dah okey dah. Itu. Baik. Adab kena jaga. Yes, betul. So kita lihat Jabatan Marine Hong Kong bertanggungjawab mengawal aktiviti kargo dan kontena secara menyeluruh, menjaga keselamatan pengemudian kapal, menjalankan rondaan di pelabuhan dan menguatkuasakan undang-undang antarabangsa yang ketat. So pelabuhan yang menjadi pembangkit pembangunan dan kemakmuran Hong Kong. Okey, pelabuhan ini
menjadi pemaju kepada kemakmuran Hong Kong kerana terletak di kedudukan laluan perdagangan dunia. Dan pada tahun 2016, pelabuhan ini telah mengendalikan 19.8 juta kontena dan jumlah kapal perdagangan yang berlabuh dan berlepas di pelabuhan ini saja 370,990 buah. Nampak tak? Dan ini telah, kalau kita lihat, meningkatkan darjah ketersampaian di Hong Kong yang melibatkan mobiliti penumpang sebanyak 24.91 juta orang. China tipu dan langgar peraturan. Apa yang dia tipu? Apa yang dia langgar peraturan? Okay. So, kita lihat itu di Hong Kong. Dan keistimewaan pelabuhan Hong Kong ialah pelabuhan Hong Kong adalah pintu masuk ke negara China dan antara pelabuhan yang mengenakan duti pelabuhan yang rendah. Untuk pengetahuan kamu, duti pelabuhan maknanya cukai pelabuhan yang rendah. Dan proses pemunggahan kontena, maknanya keluarkan barang-barang kontena daripada kapal, bawa turun, hanya mengambil masa 10 jam secara purata. Dan merupakan antara yang terpantas di dunia. Terpantas sebab kamu tahu kapal besar yang kapal kontena tu, sekali dia bawa kontena bukan satu kadang-kadang melibatkan 100, kadang-kadang 200 kontena, kadang-kadang 300 kontena yang dia bawa. So proses nak punggah daripada kapal bawa keluar tu bukan senang tapi diorang boleh siapkan dalam tempoh 10 jam. Dan itu antara yang terpantas. Hebat tak hebat lah. Ya betul, besar. Ya. Dan satu-satunya pelabuhan di dunia yang menjalankan operasi pemunggahan kargo di tengah laut at sea loading untuk mengatasi masalah kesesakan trafik di pelabuhan. So maknanya dia buat apa? Dia sampai boleh ambil kontena dari barang-barang daripada kapal kontena tu bawa turun daripada tengah laut. Dia dah bawa turun. Sebab apa? Kapal tu tak dapat nak sampai ke pelabuhan sebab terlalu sibuk, padat di pelabuhan Hong Kong. Hebat. Jadi hebat So kita telah lihat berkaitan 3 keistimewaan. Keistimewaan pengangkutan di Asia ini. Yang pertama sekali kita telah lihat jaringan landasan kereta api. Kemudian kita telah lihat berkaitan dengan lapangan terbang antarabangsa Dubai. Ya, betul. Dan juga kita telah lihat satu lagi iaitu pelabuhan Hong Kong. Yang kita katakan memang antara yang terhebat. Lapangan terbang antarabangsa. Kita kata kemudian juga landasan kereta api dan juga pelabuhan yang terhebat. Jadi, memandangkan kita telah membincangkan tentang perkara ini, so cikgu nak bawa kamu berjalan-jalan untuk melihat di manakah kawasan Dubai itu. Boleh ke tak boleh? Nak tengok tak lapangan terbang Dubai? Kemudian juga nak tengok tak pelabuhan Hong Kong tu di mana? Jom. Kita nak berjalan-jalan. This is the time kita nak berjalan-jalan. Hujung-hujung minggu berjalan. Korang kan hujung-hujung minggu tak boleh berjalan kan? Siap-siap face mask. Hand sanitize dulu, kemudian pakai face mask. Ingat jangan lupa berkaitan dengan face mask itu. Kita akan pergi ke Dubai Airport. Dubai International Airport. So kita akan lihat what is cincong. Penjarakan fizikal So kita nak lihat airport. Inilah dia. Berkaitan dengan airport. Right. So kita akan lihat inilah dia airport Dubai. So kita lihat daripada atas. Inilah dia airport Dubai yang terkenal. Di mana ni? Tak jauh daripada bandaraya Dubai itu sendiri. So kita tengok Dubai International Airport ini, iaitu inilah dia. Dan kalau kita lihat landasan dia pun daripada atas besar gila. Nampak tak? Besar gila. Ini daripada atas ni.
So ni nampak landasan-landasan dia ni. Okey, memang besar. Okey. The size tu memang besar. Nampak tak? Okey, rasanya nak round ni memang besar gila lah. Okey, memang besar gila. Dan adakah tempat-tempat yang mungkin boleh kita turun di sini? Okey, mungkin kita boleh turun di kawasan tengah-tengah landasan dia. Boleh tak kita turun di tengah-tengah landasan dia? Nak tengok tengah-tengah landasan dia. Alamak. Kita tengah landasan, kita dah sampai ke hotel dia lah. Ini dia punya terminal. Okay. Ini dia punya terminal. Jauhnya. Ada tempat untuk duduk berehat. Muat cikgu punya airplane muat. Okay. Memang muat pun. Okay. Jom kita lihat apa yang ada. Dia punya tempat istirahat. Sana, panjang sana. Kemudian yang saya tadi, panjang sini. This is shopping mall. Shopping mall dalam Dubai itu sendiri. Okay. Dalam Dubai itu sendiri. Yes, betul. Okay. Jom kita tengok. Itu. Okay. So, kita pergi tempat yang lain. Mungkin ada tempat lain yang kita mungkin boleh lihat. Okay. Iaitu kita mungkin boleh lihat di sini pula. Okay. Kita akan lihat. Adakah ianya betul-betul di atas landasan? Wah, kita dalam kapal terbang lah. Kita dalam kapal terbang lah. Wah, kita dalam kapal terbang. Kali ni betul-betul kita dalam kapal terbang. Mak kapal terbang dia canggih. Ada ni Ada game Kan, setiap kerusi ada game ada PSP. Kan? Ada PSP, ada tab. Kan? Ada pirate on the board. Ni pirate on the board ni. Alah. Okay. Ada pirate on the board lah pula. Kan? Game dia bukan semua je. Brother ni ke yang ambil gambar. Okay. Belum lagi business class belum lagi business class. Terbaik lah. Ini dalam tu. Ini besar kapal terbang ni. Okay, besar kapal terbang ni. Okay. Besar ni. Brother bawa plane je. Ya ke? I see. Boleh tidur sedap. Kau bab tidur je lah kan. So, inilah dia. Bilalah kita nak berjalan-jalan lagi kan. Terbang sana sini. Dah lama betul tak bercuti kan. Kan. Dah lama betul tak bercuti. So, ini besarnya airport dia. Kamu tengok kapal terbang pun saiz macam ni je. Kan? Kapal terbang pun saiz macam ni. Kau tengok landasan dia. Masya Allah. Besarnya. Ini kamu tengok kapal terbang parking. Kapal terbang parking kapal terbang parking. Bayar duit parking. Masuk duit parking tu mungkin 50 sen. 50 sen sejam. Jadi inilah. Okey, mungkin kita boleh masuk ke dalam ni untuk kita lihat apa yang ada di sini. Ni R&R R&R pun boleh. Okay. Ada parking basement tak cikgu? Entahlah. Ada parking basement ke? Ini pintu masuk dia. First and business class. Okay. Ini airport Dubai. Canggih. Besar. Canggih. Jawi tulisan. Jawi ke tu tulisannya? Mana ada Jawi? Ada Jawi ke? Yelah. Yang itu Jawi. Yang itu Jawi. Itu Jawi. Suladatu darajatal al-awla wa rijal al-a'mal. Ambil. Kan? Dia tulis Arab. Cikgu baca Arab dah. Okey. Itu dia tulis Arab lah. Okey. So tulisan Jawi lah. Dia tulisan Jawi tapi bacanya baca Arab. Ni ada apa ni? Ada KitKat. Siapa bawa duit boleh beli air ni?
Siapa bawa duit boleh beli air. Okey dulu. Okey. So ada kopi kat sini silakan. Okey, baik. So kita lihat. Wah, hebat. Besar juga dia punya airport. Okey. Dubai International. Al-Bawabat, Al-Yawabat. Gate. Masuk duit kat skrin laptop. Ada kereta. Ada kereta. Ada kereta. Dia nak bawa penumpang yang mana, yang orang tua-tua kan. Boleh naiklah dia bawa. Nampak tak? Ada kereta. Hebatlah kan. Maknanya kesimpulannya memang dia orang ni memang hebatlah kan, lapangan terbang. Uish, kamu tengok kapal terbang ni ada corak kat atas dia. Wah, kapal terbang ni ada corak lah kat atas dia. Kaya ni negara Dubai. Dubai. Ini memang kaya lah Dubai. Macam-macam dia bikin dah. Kan? Ini bikin batu pun boleh jadi boleh jadi cincin lah ini macam. Memang hebat lah ini Dubai. Okay. So kalau kita lihat di sini punyalah banyak kapal terbang, tempat parking kapal terbang pun banyak. Kan? Ingatkan ada berapa tempat parking ni? Okay, kita lihat ada Terminal 3, Terminal 2, 1. Banyak. Besar sangat dia, ada 4. Sini pun ada tempat parking. Sini pun ada tempat parking kereta parking kereta pula. Silap. Okay, parking kapal terbang. Wah. Banyak betul tempat parking kapal terbang dia. Ini airport Terminal 2. Ini Terminal 2. Jom kita tengok Terminal 2 ada apa. Okey, ini di Dubai lah. Wah. Cantik. Wah, cantik. Cantik. Nampak tak? Okey. Jauh-jauh sini ada Samsung sampai ke Dubai ada Samsung ya. Okey. Sampai ke Dubai ada Samsung. Hebat betul. Ya. Jadi semua modern teknologi. Coming soon. Coming soon kita ada teknologi. Kita ada semua teknologi ini. InsyaAllah. Okey. So kalau kita lihat dari sudut yang jauh, yang besar. Okey. Coming soon. Sebab nanti kamu semua akan menyambung pembelajaran kamu. Okey. Kamu juga akan menyumbang ke arah kemajuan ini kepada negara kita. Kalau anda berterusan memberi sumbangan kepada negara. Nampak tak? Ya ke? Dia orang buat vending machine Samsung. Kalau datuk-datuk nak beli smartphone bolehlah. Ganaslah kat Dubai ni. Kan? 5G soon, yes. Jadi inilah Dubai International Airport. Punyalah banyak tempat parking dia. Patutlah dia orang tak risau pun sebenarnya. Tak risau sebenarnya. So memang banyak. Ni ada kapal-kapal kecil-kecil ni dan ada kapal besar ni. Hebatlah dia orang ni. Besar gila kot airport ni. Dia besar-besar nak buat apa? Kan? Panjang gila. Kan? Ya, betul. Okey. Dah alang-alang sampai ke Dubai ni, ramai pula nak ajak pergi ke Burj Al Khalifa. Okey. Yelah. Jom. Sian ramai yang nak pergi Burj Al Khalifa ya. Jom. Kat mana Burj Al Khalifa ya? Okey. So Burj Al Khalifa sebenarnya somewhere around here. Somewhere around here. Rafiq line is free. Suka hati korang aja kan. Itulah bawa aku berjalan-jalan. Okey. So kita akan tengok Burj Al Khalifa. Burj. Burj Khalifa di mana Burj Khalifa? Itulah dia. Nampak tak? Itulah dia Burj Khalifa.
Wah. Mangai. Macam nak tengok ni. Okey, dia sengit. Dengan kepala-kepala kita sengit. Macam nak tengok ni. Itu dia. Okey. Okey, inilah Burj Khalifa. Realiti anda lihat di sini, inilah dia Burj Khalifa ya. Cantik. Bawa tingkat-tingkat. Kata orang ni 9. Bawa tingkat-tingkat. Stable ke? Stable lah. Sebab dia punya tapak dia besar. Kemudian kecil. So dia stable. Nampak tak? Jadi inilah kelebihan dia. Okay. So sebenarnya apa yang ada di Burj Khalifa ni? Entahlah apa yang ada. Tak tahu pula kan. So apa yang kita boleh nampak di sini? Ada hotel kan cikgu? Ya, ada hotel. Uish. Kau perhati kalau kita nak tengok atas kan, apa yang kita akan buat? Kita akan dongak juga kan? Tingginya. Padahal kita boleh tengok je macam ni kan. Nak juga tengok macam tu. Oh, tingginya. Okey. Tinggi gila kot. Nak sampai ke puncak. Nak yang tak boleh. Dia tak ada tempat nak naik atas. Dia tak benarkan. Dia tak benarkan. Tapi kalau kamu nak rasa naik atas, kamu tengok filem Mission Impossible. Yang ke-6 ke rasanya. Mission Impossible yang ke-6. Itu memang ada dia punya gambar yang dia orang melompat. Masuk dalam boleh tak? Oh, banyak request masuk dalam. Nampak tak? Ini Burj Al Khalifa. Ya Allah. Besar lah kan. Besar betul sebenarnya Burj Khalifa ni. Okey. So mungkin kita boleh lihat. Aduh. Sengit lah pula. Kan? Sakit kepala. Macam mana nak tengok ni? Aduh, yai. Okey. Sengit-sengit dah kepala kan. Macam mana nak tengok ni? Okey. Burj Khalifa sebenarnya sukar untuk masuk sebab sebenarnya dia berada di kawasan yang sama. Unless kalau kita dapat masuk. Tak dapat. Ini daripada jauh. Ini daripada jauh Ush. Tingginya. Cantiknya. Serius cantik dia. Uish. Tinggi gila kot. Screenshot. Siapa nak screenshot sekarang? Lama. Terbaiklah dia punya gambar ni. Terbaiklah Burj Dubai ni kan. Terbaik lah. Cantik gila kot gambar dia. Cikgu, kenapa Malaysia tak buat bangunan tertinggi? Coming soon adalah TRX. Coming soon Malaysia akan buat bangunan tertinggi iaitu bangunan TRX nama dia. Tun Razak Exchange di KL. Ya, ada. Boleh buat wallpaper. Betul lah, boleh buat wallpaper ni. Boleh ambil. Kan? Buat tu kan. Ya, NPNB. Yes, betul. Ya, betul. PNB 118. Betul. Coming soon. Coming soon. Ya, betul. Okey, tersebut nama pula. Ya. Ya, tak apa. Tinggi-tinggi pun nak buat apa? Bukannya kita nak sangat tinggi-tinggi sangat pun nak buat apa? Kan? Cukuplah tu. Cantik lah, serius cantik. Serius cantik. Iya, baik. Baik. Ada je lah kau nanti ni. Okay. Okay, so okay. Alright, so cikgu rasa itu sahajalah pada hari ini untuk perjalanan kita. Okay, so kita dah berjalan